KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon SPM 2022 yang sedang menonton sekarang. Anda bertemankan saya, Syamira Nazir, dan anda sedang menonton Sukses SPM 2022. Hari ini selama 1 jam kita akan belajar mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Lukisan Pengorakan. Nak tahu siapakah guru berpengalaman yang akan bersama dengan kita hari ini? Dengannya beliau dari SMK Seri Serdang Selangor. Siapakah beliau? Jom kita saksikan Profil Guru. Di studio kita ada Cikgu Zaliza Muhammad. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Sihat Cikgu ya? Alhamdulillah. Manis ni Cikgu, berbaju kurung hijau. Sama warna dengan saya hari ini Cikgu. Baik Cikgu, tak lupa juga di studio turut serta kita ada Cikgu Jurubahasa Isyarat, Cikgu Katie Lee Sing Kiat dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu Katie kerana bersama dengan kami pada hari ini. Dan Cikgu Zaliza, sebelum kita meneruskan sesi kelas kita pada hari ini Cikgu, saya pun bertemankan kawan-kawan baru saya di dalam talian. Ada 4 orang Cikgu ya? Ya, betul. Okey, anak murid Cikgu sendiri? Ya. Di manakah mereka? Assalamualaikum. Salam sejahtera kawan-kawan. Okey. Salam. Wah, ini dia calon-calon SPM semuanya. Okey. Boleh Cikgu perkenalkan mereka? Okeylah, dari tepi sana Fahmi. Okey, Leon Zian, Narmata Hai. dan Ahmad Nazif. Okey, selamat sejahtera semua. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera cikgu. Okey, selamat sejahtera. Salam perkenalan diucapkan kepada kawan-kawan saya dari SMK Seri Indah Selangor. Ya, betul. Baik Cikgu, boleh Cikgu terangkan apa standard pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini? Silakan Cikgu. Baiklah, standard pembelajaran saya pada hari ini ada 3 semuanya. Okey, kita akan ukur pertama sekali ialah mengenal pasti konsep, jenis dan komponen lukisan pengorakan. Yang kedua, kemahiran menghasilkan lukisan pengorakan menggunakan kaedah selari. Dan yang ketiganya ialah kemahiran menghasilkan lukisan pengorakan menggunakan kaedah jejarian. Okey, pertama kita pergi kepada konsep lukisan pengorakan. Apa itu lukisan pengorakan? Okey, lukisan pengorakan ini merupakan satu permukaan yang melitupi sesuatu bongkah. Baik, pengorakan suatu objek merupakan satu bentuk permukaan yang dibentangkan secara rata di atas satu permukaan. Ya. Contohnya seperti kita ada tika yang bergulung, kita bentangkan di atas lantai. So keadaannya lepeh. Okey, corak bentangan ni mempunyai pelbagai bentuk yang menarik sekali. Okey, kita boleh lihat corak-corak yang kita akan pelajari seperti berikut. Bongkah-bongkah seperti piramid, prisma, bongkah kon dan juga bongkah peralihan. Okey, corak bentangan ini sebenarnya dibentuk di atas satu pengorakan. Ya, dia bentuk kemudian dia cantum semula menjadi suatu bongkah. Baik, kita pergi kepada pemahaman jenis lukisan pengorakan mengikut pengelasan bongkah. Okey, ada banyak kaedah untuk melukis lukisan ini. Okey, saya nak tanya Fahmi. Saya nak tanya overview balik apa yang kamu telah pelajari. Okey, boleh sebut tak kepada saya kaedah pengorakan itu? Silakan Fahmi. Tiga kaedah pengorakan ialah kaedah selari, kaedah jejarian dan kaedah penyegitigaan. Baik, terima kasih. Benar. Okey, ada 3 dan masing-masing itu mempunyai kumpulan bongkah yang tersendiri. Prisma dan silinder untuk kaedah selari. Okey, kaedah
jejarian untuk piramid tegak dan kon tegak, manakala kaedah penyegitigaan adalah untuk piramid oblik, kon oblik dan bahagian peralihan. Okey, konsep pengorakan. Okey, untuk melukis lukisan pengorakan menggunakan kaedah selari ini, dia ada beberapa ciri, banyak cirinya. Saya nak tanya seseorang dekat sini. Berikan salah satu daripada ciri-cirinya. Okey, saya panggil Narmata. Boleh tak? Silakan, Narmata. Prisma cikgu permukaan sisi dan selari. Dan selari. Okey, cuba kita perhatikan. Betul tak jawapan daripada Narmata? Okey, ciri-ciri bongkah. Ya, betul. Prisma mempunyai permukaan sisi yang selari. Okey, silinder pula mempunyai permukaan sisi yang bulat. Okey, bentuk keratan rentas sekata bererti sama bila kita lihat daripada pandangan atas. Tapak yang sejajar bererti prisma ataupun silinder tegak, manakala tapak tidak sejajar ialah untuk prisma atau silinder oblik. Okey, dia boleh lihat dia punya objek dekat situ terdiri daripada prisma dan silinder dalam keadaan lurus tegak. Baik, kita pergi kepada konsep pada hari ini, iaitu konsep pengorakan menggunakan kaedah jejarian. Okey, kamu boleh perhatikan gambar. Terdapat perbezaan kedudukan pandangan atas bagi piramid. Okey, dalam rajak ini dia ingin menjelaskan kepada kita tentang bagaimanakah kita ingin menentukan panjang sebenar. Okey, bongkah ini kalau kamu perhatikan terdapat 4 permukaan kesemuanya dan cantuman antara pepenjuru itu membentuk P. P merupakan puncak piramid. So kita akan menentukan sisi tepi piramid, iaitu P1. P1. Oleh kerana bucu ini tidak terletak di atas garisan mengufuk, maka panjang sebenar yang dilukis pada pandangan hadapan ini adalah bukan panjang sebenar. Jadi kita perlu tentukan terlebih dahulu. So dengan cara, okey, perhatikan kita ambil pusat P, lukis lengkuk biar kena pada garisan mengufuk. Kemudian panjangkan tapak, okey, panjangkan tapak dan unjurkan titik yang sentuh pada garisan mengufuk ini ke bawah. So kamu akan dapat garisan di bahagian luar ini merupakan panjang sebenar, dan panjang sebenar inilah yang akan digunakan untuk lukisan pengorakan piramid tegak. Baiklah, kita tengok yang seterusnya, rajah yang kedua. Kamu nampak keadaan di mana P1 memang sudah pun terletak di atas garisan mengufuk. Maka panjang sebenar di sini sudah pun sebenar. So pelajar tidak perlu lagi mencari panjang sebenar jika kamu lihat keadaan ini. Baiklah, sebelum kita melukis, kita mesti mengetahui komponen pengorakan. Dekat situ ada 5 pengorakan. So saya nak tanya 3 daripada 5, cukuplah. So saya boleh tanya siapa ya? Tadi Narmata dah kena, so Zian. Boleh sebut 3 tak? Garisan elemen, garisan lipatan dan kelim, cikgu. Okey, kita tengok betul ataupun salah. Ya, ketiga-tiga jawapan kamu betul. Terima kasih. So ada 5 komponen pengorakan, iaitu garisan elemen, iaitu garisan halus yang dilukis pada permukaan pengorakan, garisan bentangan, garisan lipatan, kelim. Kelim merupakan sisi cantuman dan last sekali ialah bentangan dalam. Okey, untuk pengetahuan kamu, lukisan pengorakan ini mesti dilukis di sebelah dalam. Sebab bongkah yang hendak dilukis merupakan bongkah yang berongga, bukan bongkah padu. Berongga maknanya kita paparkan permukaan dari dalam. Kalau bongkah itu padu, contohnya buah dadu, macam mana kita nak bentangkan dia menjadi rata atau menjadi lepeh di atas satu permukaan? Tidak boleh. Ya. Okey?
Baiklah. Itu cikgu 5 komponen pengorakan cikgu dan penjelasan cukup jelas daripada segi konsep, jenis dan komponen lukisan pengorakan. Kita nak berhenti berehat seketika cikgu, boleh cikgu Okey, Okey, dengan boleh. izin cikgu, kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Baik, calon-calon SPM 2022. Kembali kita di Sukses SPM 2022 di mana hari ini kita belajar mata pelajaran grafik komunikasi teknikal untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya lukisan pengorakan. Sebelum kita mula kelas kita pada hari ini cikgu, Mira nak tanya kawan-kawan Mira di dalam talian, bagaimana semuanya? Masih kekal semangat? Kekal semangat? Kalau kekal tunjuk sikit angkat ibu jari anda. Macam ni? Okey, semangat dan momentum inilah yang kita mahukan sehingga ke penghujung kelas kita. Baiklah cikgu, untuk segmen ini apa perkongsian dari Cikgu Zaliza? Silakan. Okey, untuk kali ini cikgu akan uji kamu soalan contoh bahagian A. Okey, tengok soalan yang pertama. Rajah menunjukkan beberapa jenis bongkah. Kenal pasti kaedah pengorakan dengan menulis A, B, C, D, E dan F pada ruang yang disediakan. Okey, nampak ada 6 bongkah di sana. Okey, saya nak tahu siapa nak jawab soalan saya ni. Kat tangan. Angkat tangan. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab soalan saya? Kat tangan. Leon Zian macam nak jawab cikgu. Ya. Silakan. Okey, silakan. Okey, silakan. Kaedah selari B dan F. Okey, B dan F. Kita tengok. Terima kasih. Betul. Seterusnya, kaedah jejarian. Kaedah jejarian C dan D. C dan D. Kita tengok dulu. Okey, terima kasih. Padu jawapan kamu. Dan yang terakhir, Kaedah penyegitigaan A dan E. A dan E. Ya, betul. Terima kasih. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua menyentuh kaedah pengorakan. Tadi dia beri dalam bentuk rajah. Sekarang dia beri dalam bentuk jadual. Nama bongkah. Sekarang kamu perlu namakan kaedah pengorakan yang digunakan mengikut pengelasan bongkah. Baiklah. Jenis bongkah ada 3. Kaedah pengorakan pun ada 3 ruang dekat situ. Okey, siapa nak jawab? Okey. Saya tak mahu panggil sesiapa. Okey, silakan. Tersenyum manis pengawas sekolah kita. Okey, Fahmi. Silakan Fahmi. Untuk prisma terpenggal menggunakan kaedah selari, Okey. untuk kon oblik kaedah penyegitigaan dan Okey. silinder oblik kaedah selari. Okey, kita cek jawapan. Okey, betul kaedah selari untuk prisma terpenggal. Kon oblik kaedah penyegitigaan dan yang terakhir sekali ialah silinder oblik kaedah selari. Terima kasih. Alright. Soalan yang berikutnya. Okey, jadual menunjukkan pernyataan bagi komponen pengorakan. Lengkapkan jadual tersebut dengan menulis komponen pengorakan yang sesuai. Okey, yang pertama telah ada jawapannya. Okey, sekarang ini kamu dikendaki menjawab ketiga-tiga jawapan di ruangan yang disediakan. Okey, saya terpulang kepada kamu. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Siapa ingin mencuba? Okey, Nazif. Ya, Nazif. Silakan. Untuk garisan yang dibina serenjang dengan sisi prisma dan silinder ialah garisan bentangan. Okey, teruskan. Kita cek last sekali. Garisan ilusi yang dilukis pada permukaan pengorakan ialah garisan animal. Alright, dan last. Dan garisan cantuman sisi objek ialah kelim. Kelim. Okey, kita semak jawapan Nazif. Garisan bentangan, betul. Ilusi, yes. Garisan elemen. Garisan cantuman sisi adalah kelim. Tahniah. Tahniah. Okey, very good. Ini adalah contoh soalan mudah ya, bahagian A ni. Bahagian A ni ialah bahagian yang membolehkan murid mendapat markah full. Sebab apa? Murid perlu tahu terminologi dalam
lukisan pengorakan. Seandainya murid ini tahu, maka betul lah jawapan dia. Baik. Soalan yang keempat, Rajah menunjukkan lukisan pengorakan bagi kon tegak. Okey, nyatakan komponen lukisan pengorakan yang berlabel. Okey, baiklah. Kita lihat. Ini adalah kon tegak. Di mana kamu lihat dekat situ ada pengorakannya di sebelah kanan macam bentuk payung. Bukan, macam kipas lah. Macam kipas, cikgu, Macam kipas tangan. Alright. Okey, nyatakan komponen lukisan dengan menulis jawapan yang betul. Okey, ada 2 ruangan di situ. Okey, saya nak kamu volunteer. Siapa yang kena pada hari ini? Silakan. Kat tangan dulu. Okey, siapa nak jawab P? P itu apa? Narmata, nak cuba? Yes, boleh? Silakan Narmata. Okey, P. P ialah garisan elemen and Q ialah kelim. Ya, kita lihat dulu. Ya, P adalah garisan elemen, manakala Q adalah kelim. Baiklah. Ya, kalau kamu lihat ya, garisan elemen tu ia berada di dalam lukisan pengorakan. Dia betul-betul berada di dalam dan dilukis nipis kat situ ya. Dilukis nipis dengan keadaan gradenya ialah cerah dan nipis. So ia adalah garisan binaan, bukan objek. Ya, dia dilukis nipis kerana ia merupakan garisan ilusi ke cikgu? Ya, benar. Garisan ilusi yang nampak macam tak nampak macam tu. Okey. Kalau kita lukis objek, maknanya dia hitam. Bila hitam, ya dah tak betul lah. Betul. Bukan ilusi lah. Baik, cikgu. Dan kalau jawapan Q kelim pula, adakah betul cikgu? Ya, kelim ni adalah permukaan ataupun garisan yang pertama. Garisan yang pertama dilukis pada bentangan dan garisan yang terakhir. Ya. Itu adalah kelim. Sebab kelim ni ialah sisi cantuman. Kan bongkah dibentukkan di atas permukaan logam. Dia lipat, dia bentukkan, dia cantum semula dekat bahagian sisi cantuman. Ya. Baik. Soalan yang kelima. Okey, dekat sini ada pengorakan bagi prisma terpenggal lurus. Nyatakan komponen lukisan pengorakan yang berlabel. Okey, P, Q dan R. Okey, siapa nak cuba dulu? Siapa nak cuba? Long Zian. Tak Okey, dengar lagi suaranya. Zian. Silakan Okey. Zian. P garisan bentangan, Q kelim dan R garisan lipatan. Okey, kita tengok betul ataupun salah. P garisan bentangan, Q kelim dan R adalah garisan lipatan. Ya, terima kasih. Ketiganya betul. Okey, di sini cikgu ingin jelaskan kepada murid-murid di sini dan juga di luar sana, garisan bentangan ini dilukis berserenjang dengan sisi objek. Sisi objek ni kita boleh lihat pada pandangan hadapan di sini. Ya, di sini dan di sinilah maksud cikgu berserenjang. Berserenjang ni dalam erti katanya ialah 90 darjah. Okey, garisan bentangan ni tidak semestinya di bahagian bawah. Dia boleh berada di bahagian tengah, di bahagian atas, asalkan dia selari antara satu dengan yang lain. Okey, kelim kamu sudah tahu. Okey, untuk garisan lipatan ni ialah garisan yang merupakan garisan di bahagian tengah menggantikan garisan elemen. Dia sesuai untuk bongkah bersegi-segi seperti prisma, piramid, kan? Bersegi-segi dan apabila kita lipat dia membentuk bucu. Ya. Okey, kita pergi soalan yang berikutnya. Okey, nombor 6. Okey, Rajah menunjukkan lukisan pengorakan bagi piramid tegak. Ini nampak soalan proses. Proses menentukan panjang sebenar sisi tepi piramid. Okey, susun langkah untuk menentukan panjang sebenar piramid dengan menulis 1, 2 dan 3 mengikut urutan yang betul di dalam petak yang disediakan. Langkah 4 telah pun diberi. Okey. Macam susah soalan ni kan, tapi saya percaya murid-murid SMK Seri Indah
mampu menjawab soalan ini dengan tepat? Siapa yang ingin cuba? Okay, Siapa ingin menjawab? Okey, Nazif. Okey. Yang pertama, bila garisan mengukur dari A pada pandangan atas. Yang kedua pula, berpusat di A bina lenggok B, P prime. Okey. Yang ketiga pula, munculkan P prime dari pandangan atas ke pandangan hadapan. Okey. Maknanya susunannya nombor berapa daripada atas? 3, 1, 2, 4. Okey, kita lihat. 3, 1, 2, 4. Betul ke? Betul. 3, 1, 2 dan 4. Memang inilah proses untuk menentukan panjang sebenar sebelum kita melukis pengorakan untuk piramid tegak. Baik. Okey, ini memang bahagian yang sangat rumit di mana kadang-kadang murid-murid saya ni dia tidak menggunakan panjang sebenar untuk melukis pengorakan piramid. Okey, dia cuai dekat bahagian ini. Ya. Okey, soalan yang ketujuh. Okey, juga adalah proses rajah menunjukkan dua pandangan ortografik bagi sebuah piramid. Okey, ada pandangan atas yang berlabelkan dengan P, Q dan R. Manakala pandangan hadapan yang berlabel S dan T. Okey, kenal pasti lukisan itu dengan menulis P, Q, R, S dan T berdasarkan panjang sebenar dan bukan panjang sebenar. Ini soalan sedikit susah sedikit. Susah sedikit bila Agak teknikal soalan ni cikgu. Okey. Kadang murid silap menulis jawapan sebab panjang sebenar tak tahu yang mana satu panjang sebenar. Kan? Okey, dekat sini menguji kemahiran awak sama ada faham konsep ataupun tidak. Okey. Boleh kita minta jawapan dari murid-murid kita? Siapa nak cuba menjawab? Okey, Fahmi. Silakan Fahmi. Silakan. Panjang sebenar P, R dan T. Okey. Bukan panjang sebenar Q dan S. Okey, kita lihat dulu. Yes. Panjang sebenar P, R dan T. Okey, bukan panjang sebenar Q dan S. Okey. Ketika kita menggunakan ukuran ini untuk pengorakan piramid tegak, kita akan mengambil tapak. Ini adalah tapak sebuah piramid yang berbentuk segi empat tepat. Okey, garisan ini adalah ukuran sebenar. R juga adalah ukuran sebenar yang akan dipindahkan kepada lukisan pengorakan nanti. Dan manakala panjang T ini merupakan sisi tepi piramid yang sebenar. Sebab kita tahu piramid ini kalau kita lihat dekat sini ada 4 permukaan. Betul. Okey, permukaan itu dia condong. Dia condong yang dia tercantum di bahagian atas iaitu puncak piramid. Dan kalau kita lihat sendiri, setiap bentuk permukaan piramid ini adalah berbentuk segitiga sama kaki. Jadi kalau kita ingin melukis lukisan pengorakan ini, kita mestilah menggunakan ukuran yang sebenar. Kalau tidak, maka lukisan pengorakan awak menjadi salah. Okey. Jadi itu keyword ataupun kata kunci dari Cikgu Zaliza bagaimana untuk anda dapat menjawab soalan yang agak teknikal inilah, agak sukar Cikgu agak tinggi aras ni. Tetapi kalau dengan kefahaman bagaimana cara untuk trik ataupun jawab soalan itu, pastinya murid-murid dapat menjawab. Dan kita akan berhenti berehat seketika Cikgu kerana selepas ini ada lagi Cikgu nak kongsikan tips yang lain pula bagaimana untuk menjawab soalan teori. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita dalam Sukses SPM 2022. Di segmen ini, subtajuk yang ingin kita belajar ialah soalan aplikasi bahagian B iaitu kaedah selari. Apa pula tu Cikgu? Boleh Cikgu Zaliza terangkan kepada saya serta murid-murid yang sedang menonton sekarang? Okey, baiklah.
Okey, ini adalah soalan contoh bahagian B. Bahagian B soalan aplikasi. Ya, betul Mira. Soalan ini memerlukan kemahiran konsep. Kita curi murid punya kemahiran untuk melukis lukisan ini dengan menggunakan peralatan khas, iaitu peralatan grafik komunikasi teknikal. Banyak peralatan dia. Okey, kalau kita lihat Rajah ni, dia berada di dalam kumpulan yang mana satu kah? Agak-agak lah. Okey, kumpulan yang mana satu? Okey, boleh tak salah seorang daripada you all ni menyatakan kumpulan bongkah yang dipaparkan? Okey, siapa nak cuba? Ya. Okey. Fahmi boleh Fahmi? Nazif. Okey, Okey, Nazif angkat Nazif. tangan dulu. Silakan Nazif. Kaedah selari. Okey, betul, kaedah selari. Nama bongkah ni? Apa nama bongkah ni? Bongkah berongga. Ya, bongkah berongga, betul. Kawannya tolong ya. Okey, bongkah betul. berongga, betul. Tanya. Okey, ini adalah bongkah berongga bagi sebuah silinder yang terpenggal lurus. So, kalau kamu lihat, murid-murid, di sini pada pandangan hadapan terdapat satu garisan lurus condong dilukis dalam keadaan macam ni. Ini kita panggil terpenggal lurus. Okey, terpenggal lurus. Dan pandangan hadapan berbentuk macam trapezium pun ada, tetapi sebenarnya sisi dia tegak selari antara satu dan sama lain. Okey, pandangan atas berbentuk bulatan rata. Okey, bila kamu nampak gambar seperti ini, tapak berbentuk bulatan yang boleh dilihat daripada pandangan atas, mula-mula kita perlu membahagikan bulatan ini kepada 12 bahagian yang sama. Okey, untuk membahagikan kepada 12 bahagian yang sama, kita tahu secara teknikalnya nak bahagi kepada 12 bahagian menggunakan peralatan tidak semudah itu sebenarnya. Kita kena tahu sudut terlebih dahulu dalam bulatan penuh. Berapakah sudut dalam bulatan penuh? Berapa? Berapa jumlah sudut dalam bulatan penuh? Berapa? Berapa? Kalau tadi nak jawab, saya nak cuba jawab. Kalau tak nak jawab, boleh Mira jawab. Boleh Macam cuba tu. cikgu, boleh cikgu? Boleh cuba. 360 darjah cikgu. Ya, pandai Mira. Memang Okey. 360 darjah. So saya ingin membagikan kepada 12 bahagian, bererti 360 darjah bahagikan kepada 12 bahagian, so akan dapat 30 darjah. Okey, 30 darjah terdapat pada salah satu daripada peralatan awak. So kita gunakan sesiku set yang muncungnya halus ataupun tirus. Okey, kita tengok macam mana pandangan atas ini dibahagikan kepada 12. Okey. Okey. Kepada 12 bahagian kesemuanya. Okey, first kita tengok kepada komponen pengorakan. Kan tadi kita belajar ada 5 komponen. Okey, komponen yang terdapat pada pandangan atas adalah kelim. Kelim adalah sisi cantuman yang mula-mula sekali kita lukis. Okey, selepas itu nombor 1 yang dilabelkan pada Rajah merupakan garisan elemen. Okey, dilukis mengikut pusingan arah jam. Okey, kita label pun ikut nombor yang menaik. Selepas K kita start dengan nombor 1. Okey, dan penghabisan kembali kepada K. Baiklah. Okey, langkah yang seterusnya ialah melukis garisan bentangan. Okey, garisan bentangan ni adalah garisan yang berserenjang dengan sisi objek. Okey, ini yang dimaksudkan serenjang. Ni sisi objek. Okey. Okey, dilukis di bahagian tapak dan bahagian atas. Selari antara satu sama lain. Baik. Kemudian, sediakan gap yang sesuai antara pandangan hadapan dengan garisan yang pertama. Gap dia adalah bebas, ikut kesesuaian. Okey, tidak ditetapkan berapa cm. Baik, kita lukis terlebih dahulu garisan yang pertama, iaitu serenjang. Kemudian, dengan mengambil jarak K1 dan 1, 2 tu sama. So, kita ambil satu je jarak K1,
Kemudian tandakan pada garisan bentangan seperti ini. Sebanyak 12 bahagian. Susun nombor mengikut turutan. Okey, kita perlu melabelkan setiap yang bertanda ini. Bertujuan bagi memastikan dia punya ketinggian yang kita perolehi nanti tepat. Tepat. Ini adalah nombor rujukan. Okey. Okey, so kamu lukis garisan serenjang pula pada garisan bentangan seperti ini. Dilukis nipis. Baik. Kita tengok langkah yang berikut. Start pada K kan tadi, garisan yang pertama. Okey, kita unjurkan dari point K ke pandangan hadapan dan sentuh pada K. K itu adalah ketinggian sisi kelim. Ketinggian dia. Dan ketinggian ini kita akan unjurkan pula ke lukisan bentangan yang selari dengan garisan bentangan. Dan kita cari ketinggian. Okey, kita cari ketinggian. So, kita boleh tandakan dengan small mark ataupun pangkah kecil. Kalau tak nak pangkah kecil pun tak apa. Yang penting kamu tahu itu kedudukan dia. Baik. Kemudian kita ikut pusingan arah jam kan. Jadi kita ikut nombor 1. Nombor 1 diunjurkan ke bawah. Kita perhatikan 1 dan 11 dia sejajar. Maknanya ketinggian nombor 1 dan 11 sama tinggi. So kamu boleh lihat ketinggian dia pada garisan yang terpenggal. Di sini. Okey, di sini. So kita selarikan dan cari titik nombor 1. Kita buat ikut step yang betul. Nombor 1 dulu. Nombor 11 kemudian. Nanti kita akan tarik di sebelah kanan. Baiklah, nombor 2 dan nombor 10 sama tinggi. Begitulah langkah kita ikut ataupun kita ulang dari langkah yang sebelumnya. Dapat titik, tandakan. Ya. Kemudian nombor 3 dan nombor 9 sama tinggi. Okey, unjurkan ke garisan bentangan. Tandakan titik persilangan nombor 3. Nombor 4 dan 8 sama tinggi. Okey. Kamu dapat titik nombor 4. Kemudian nombor 5 dan 7. Kamu selarikan cari nombor 5. Jangan cari nombor 6. Sebab nombor 6 ketinggian dia di sebelah kanan sekali ni. Iaitu full height. Tinggi yang penuh. So nombor 6 kedudukannya yang teratas sekali. Okey. So keadaan titik itu seolah-olah macam mendaki bukit. Betul? Daripada rendah ke tempat tinggi. Ada flow yang landai kalau kita lihat dekat situ. Okey, kemudian kita nak menuruni balik. So kita lihat nombor-nombor yang di bahagian tapak ni sebagai rujukan murid-murid. Okey, 5 dan 7. Okey, kita tarik satu persatu daripada tinggi ke rendah. Alright, kita sambungkan nombor 5. Kita tarik pergi cari titik nombor 7. Dan seterusnya sama, kita ulang balik proses. Okey, sehinggalah selesai, iaitu kembali kepada titik K, iaitu claim. Sebab claim pusingnya ialah sisi cantuman. Kita cantum balik seolah-olah macam kita pakai baju. Butang dekat depan ni, kita buka, kita bentang di atas lantai. Bila kita cantum balik, sisi itu akan bertemu. So, pastikan dia punya ketinggian K di bahagian hadapan ini akan sama dengan bahagian belakang. Okey? Itu dia. Dan akhir sekali, gunakan peralatan yang betul untuk melukis garisan objek. Okey, pekatkan atau hitamkan. Okey, maknanya kita hitam dan kita tebalkan sebab ini adalah garisan objek. Okey, di bahagian dalam ni jangan dihitamkan pula. Sebab dalam ni adalah garisan apa ya dalam ni? Cikgu nak tanya. Garisan ni kenapa kita tak perlu hitamkan ni? Yang berserenjang ni. Kenapa kita tak boleh hitamkan dia? Kenapa tu? Kenapa Siapa ingin cuba untuk menjawab? Kenapa tak boleh hitamkan? Silakan Fahmi.
Cikgu nak tahu ni. Kerana itu garisan binaan. Ya, sebab ia adalah garisan binaan Ya. dan dia berfungsi sebagai garisan elemen. Ya, garisan ilusi cikgu Garisan ilusi, ya betul. Okey. Yang tak nampak, Betul. tapi ada. Okey, dia memang sesuai untuk bentuk bulat. Ia punya pandangan atas tu bentuk bulat. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan ini. Kalau kamu lihat adalah gabungan antara separuh silinder dan prisma. Okey, prisma yang bertapak heksagon. Okey, maknanya dia separuh-separuh lah, dia join dekat tengah-tengah. Okey, sebelum kita melukis, kita lihat dulu komponen K, iaitu kelim. Kali ini kelim berada di sebelah kanan. Okey, bila bergabung macam ni, mungkin ada sedikit kekeliruan lah. Alright, kita lihat. Okey, oleh kerana ini adalah separuh bulatan, maka kita perlu bahagikan bulatan ini kepada berapa bahagian? Berapa bahagian? Siapa nak cuba? Berapa bahagian Ziai? Berapa bahagian? 6. 6. Tepat sekali. Bagus. Okey, kita bagikan kepada 6 bahagian. Kemudian kita labelkan kesemuanya mengikut pusingan arah jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan kembali semula kepada K. Kemudian kita buat seperti tadi, cuma saya nak beri penekanan bentuk yang berbeza lah, corak yang berbeza. Itu corak bentangan. Alright, kita semacam biasa, kita lukis garisan bentangan. Okey, mulakan dengan garisan yang pertama iaitu K. Ambil jarak daripada K1, kita tanda dan stop pada nombor 3. Di sini nombor 3 kita akan stop kat sini kerana selepas 3 ada jarak lain iaitu jarak 3 dan 4. Jarak 4 tu nampak panjang sedikit. Betul. 3, 4, 4, 5, 5, 6 tu sama panjang sebab dia heksagon sekata. Kemudian dia stop dekat nombor 6, dia sambung lagi 6, 7 macam ukuran yang pendek tu dan selesailah dia. Kemudian kamu boleh labelkan sebagai nombor rujukan dan kamu lukis garisan serenjang seperti ini terlebih dahulu. Okey. Okey, kemudian kita start pada K. Okey, kita lihat ketinggian K. Okey, ketinggian K. Kamu boleh perhatikan pada gambar itu. Ini ketinggian K, kemudian ketinggian nombor 1 dan nombor 8. Okey, kamu boleh perhatikan dekat sini, kamu boleh lihat. Okey, nombor 1 dan nombor 8. Okay, kemudian ketinggian nombor 2 dan 7. Ini nombor 2. Okey. Kemudian last sekali ialah nombor 3. Tak ada ketinggian. Di situlah kedudukan nombor 3. Dia daripada atas turun ke bawah. So kita boleh pekatkan terlebih dahulu permukaan yang pertama. Okey. Okey, ini permukaan pertama dia. Ini permukaan pertama. Kemudian kita sambung dengan prisma. Okey, prisma kita lihat poin nombor 4 nombor 4 dan 5 sama tinggi. Okey, sama tinggi kita boleh saksikan pada gambar dan kedudukan ketinggian 4 dan 5 kita boleh tanda dahulu. Kemudian kita sambungkan dengan garisan objek, kita hitamkan terus 3 permukaan prisma itu. Ini keadaan dia. Dan berhenti dekat nombor 6. Dan last kali ialah dapatkan titik persilangan bagi elemen 7 dan 8. Kerana 7 dan 8 ada pasangan dia. Nombor 7 pasangan dengan nombor 2, manakala 8 pasangan dengan nombor 1. Begini. Dan berakhir dengan K. Dan last kali ialah murid hitamkan keseluruhan objek seperti ini. Dan di sini kita nampak titik nombor 3, 4, 5 dan 6 merupakan garisan lipatan. Garisan lipatan ini untuk bongkah yang bersegi-segi. Di mana pandang atas dia kelihatan bucu. Ya. Bucu tu bersegi kan? Itu dia. Baik. Wah, itu dia cara untuk menjawab contoh soalan bahagian B. Nampaknya agak lebih teknikal cikgu. Maksudnya kalau murid-murid di rumah yang ingin menjawab soalan ini perlu selesaikan satu persatu. Jangan tergopah-gapah dalam menjawab soalan ini kan. Dia ada proses. Ya, proses ada penggunaan. prosesnya satu persatu. Okey, Mira yakin mereka yang di dalam talian dan juga di rumah faham penerangan cikgu, tetapi kita ingin berhenti berehat seketika cikgu. Kita ingin ambil
nafas sebentar, tenang dahulu. Kita akan kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi perkongsian dan cara atau teknik lain pula bagaimana untuk menjawab bagi mata pelajaran ini. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Hai adik-adik, nak tingkatkan penguasaan dalam pembelajaran? Didik TV kan ada? Dapatkan info terkini tentang dunia pelajaran di media sosial Didik TV seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan Telegram. Untuk video penuh, anda boleh layari YouTube Didik TV dan juga laman web Tonton. Selamat belajar! Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Sukses SPM 2022. Banyak dah cikgu terangkan tadi dan sekarang ini di segmen berikutnya kita ada soalan aplikasi bahagian B, tetapi kaedah apa pula? Jom kita tanya Cikgu Zaliza. Silakan cikgu. Baiklah, kita pergi soalan bahagian B. Okey, kita tengok bongkah ini. Cikgu nak tanya ni kaedah apa? Kita ada 3 kaedah semuanya. Ya. Kaedah yang pertama tadi dah selesai, iaitu Betul. kaedah selari. Dan ini kaedah apa? Ada 2 ya. Kaedah lagi. So ini kaedah apa ya untuk soalan ni? Okay, siapa nak jawab? Siapa nak jawab kaedah apa ni? Okey, Narmata. Okey. Ya, kaedah Kaedah apa? jejarian, cikgu. Kaedah jejarian. Okey, cemerlang. Okey, Narmata. Yes, betul. Baiklah, kita lihat pada pandangan atas merupakan heksagon sekata. Okey, heksagon sekata ni dia mempunyai 6 permukaan. Okey, kita tengok 6 permukaan pada asasnya dan sebelum terpotong. Okey, kita lihat pandangan atas telah pun dipotong, iaitu K, kita tengok KLMCNO dilabelkan. So kita boleh lihat dia punya ketinggian pada pandangan hadapan itu KLONM adalah sama tinggi. Sebab apa dia dipotong lepeh? Manakala C berbeza. Kemudian kita tengok pada bahagian tapak ada terpenggal sedikit, iaitu pada bahagian K, A dan B. Dan masing-masing berbeza saiz dia. Okey, kita lihat sebelum kita lukis kaedah jejarian ini, kita lihat apakah langkah yang perlu kita buat yang pertama. Okey, kita labelkan dengan nombor sebab ada 6 bucu kesemuanya. So kita labelkan 1, 2, 3. Start dia ialah pada K. Okey, kemudian kita lukiskan garisan unjuran ke pandangan hadapan. Kita tentukan titik nombor 1, bucu yang pertama. Begitulah seterusnya dapat bucu nombor 2. Okey, nombor 2 dan nombor 6 tu sama ya, sebab dia heksagon sekata. 3 dan 5 sama dan nombor 4 di situlah ya. Okey, kemudian kita tahu bahawasanya piramid ini ada puncak. Puncak itu mewakili pusat. Okey, ini puncak. Dia mewakili pusat. So kita nak guna kaedah jejarian. Bila jejarian melibatkan pusat dan dia ada jejari. So jejarinya ialah kita ambil panjang ataupun sisi tepi piramid ini. Okey, kita ambil sisi tepi piramid. Kita gunakan jejarinya untuk dilukiskan seperti ini. Okey. Ini kita panggil jejari bentangan. Alright. Okey, kemudian kita tandakan pada lilitan bulatan ini sebanyak 6 kali tanda. Kerana heksagon mempunyai 6 permukaan. Sebab dekat lukisan bentangan ini akan terpapar 6 permukaan berdasarkan kepada tapak dia. Baiklah. Okey, kita labelkan. Okey, kemudian kita lukiskan garisan daripada pusat ke tapak ataupun kita istilahkan sebagai puncak ke tapak. Satu demi satu sampai habis. Okey, mesti dilukis asas terlebih dahulu. Ini adalah asas dia. Okey, kemudian
kita kena lukis gasan lurus dari 1, 2 sampai habis kerana kita tahu piramid mempunyai tapak yang bersegi-segi. Tu segi 6 tu. Kita panggil heksagon sekata. Okey? So segi-segi macam tu. Okey. Dan yang selanjutnya ialah kita tengok ketinggian K. Okey, ni K. K, L, M, N, O sama paras dia ya. Kita lukis jejari bentangan. Jejari bentangan dan kita perhatikan K ini akan berada pada nombor 1. Nombor 1 depan dan belakang. Okey, kemudian kita tengok K prime di bahagian bawah sebab K adalah permukaan dia. Manakala di bahagian bawah ni kosong, tak ada apa-apa. So kita boleh lihat di situ kedudukannya. Kemudian kita tengok garisan nombor 2. Garisan nombor 2, A. Ketinggian A kita bawa ke jejari bentangan, lukis bulatan dan cari titik dekat nombor 2 iaitu A. Dan kita lukiskan terlebih dahulu permukaan pertama. Ini permukaan yang terhasil. Okey, seterusnya kita pergi permukaan yang kedua iaitu B. 3 ada B. Okey, ambil B bawa ke garisan bentangan, kita lukis jejari bentangan dan cari titik yang berada pada nombor 3 iaitu B. Okey, kemudian kita hasilkan permukaan yang kedua. Seperti ini. Selanjutnya permukaan yang ketiga. Okey, yang ketiga merujuk kepada nombor 4. Nombor 4 dia terletak pada tapak. So tak perlu buat apa-apalah. Okey, yang terhasil untuk nombor 4. Okey, kamu tengok C. Dekat nombor 4 ada C. So, kamu unjurkan ke jejari bentangan, lukis jejari baharu, sentuh pada titik nombor 4. Dapat sini C. Okey, dan kamu pekatkan objeknya menjadi begini. Ya. Dan selanjutnya nombor 5, nombor 6 dan nombor 7. Di mana tapak dia tak terpenggal. So, kita boleh lengkapkan sahaja menjadi sebuah corak. Dan inilah coraknya bagi piramid terpenggal di bahagian atas dan juga terpenggal di bahagian bawah. Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, kamu perhatikan ya, dia punya orientasi pandangan atas. Okey, orientasi pandangan atas, kita lihat bucu dia tidak terletak pada garisan mengufuk. Perlu tak kita mencari panjang sebenar? Perlu tak kita cari panjang sebenar? Okey, Fahmi nak cuba jawab, cikgu. Ya atau tidak? Perlu. Ya, perlu. So, kita buat panjang sebenar dulu. Kita tentukan macam proses tadi. Nombor 3, 1, 2, 4 tadi kan? Okey, kita lukiskan dia punya konsep panjang sebenar. Seperti ini. Ada garisan mengufuk. Ada lengkok, sentuh pada garisan mengufuk dan kamu perolehi panjang sebenar iaitu garisan yang berada di luar ini. Dan ini bertindak sebagai jejari bentangan. So, untuk melukis piramid ini, bila dah ada panjang sebenar, lukis seperti soalan tadi. Kita ulang je balik. Okey, ini keadaan corak untuk soalan yang kedua. Ni. So, seperti biasa kita buat yang sama. Okey, ini jejari bentangan selari dengan sisi panjang sebenar sisi tepi piramid. Okey, buat seperti tadi. Pindahkan tapak piramid iaitu K1 sebanyak 6 kali macam ni. Buat macam tadi dan ulang proses cari ketinggian masing-masing. Okey, bermula daripada K sebab K ialah sisi cantuman. Kamu perlu tahu di mana titik-titik yang perlu ditanda. Okey. K. Kemudian nombor 1. So bentuk macam ni. Okey, nombor 2. Nombor 2 ni B ni berada di tengah-tengah. So kamu perlu bahagikan ini kepada dua bahagian. So dapat titik B. Okey. So dekat sini adalah tapak. So, garisan ini perlu dilukis selari. Macam buat bridge.
Sebab kita nak hasilkan garisan pembahagi dua sama mesti dilukis dalam keadaan serenjang. Dalam keadaan serenjang. Dan yang seterusnya, kamu lengkapkan objek sampai habis. Okey, dekat sini memainkan peranan yang penting ya. Sebab kalau kamu nak lukis dekat sini garisan pembahagi dua sama, kamu buat macam ni, tapak. Ini garisan yang kedua dan kita lukis tengah-tengah sini mesti 90 darjah. Baru betul. Okey. Dan seterusnya murid boleh lengkapkan permukaan yang seterusnya berdasarkan kepada pandangan atas. Ya. Okey. Okey, nombor 3. Kamu lihat. Nombor 4. Okey, nombor 4. Ketinggian A sini. Kamu boleh dapat ketinggian dekat sini. Baik. Then, kamu boleh lengkapkan sekaligus sebab di sini sekata. Okey, ini adalah permukaan yang terhasil daripada objek yang dipaparkan. Baik, sebagai rumusan untuk hari ini, marilah kita tengok. Ini adalah sama kaedah dia ya. Sama kaedah, so pelajar boleh meneruskan melukis di rumah di mana panjang sebenar adalah panjang sebenar yang terdapat pada pandangan hadapan. Baik, cikgu. Wow. Baiklah, okey, kita tengok ya dia punya bentuk. Okey, last. Okey, rumusan ya. Kita tengok rumusan. Sebelum kamu melukis, pertama sekali kamu kena kenal dan tahu iaitu konsep, jenis dan komponen. Kemudian kamu lihat jenis bongkar apa, analisi apa aplikasi kaedah yang terbaik sekali. Ada 3 tadi, pilih 1. Okey, lepas kamu pilih kaedah, maka hasillah lukisan kamu dengan sistematik supaya hasilnya nanti menjadi betul, tepat, jitu dan bermutu. Ya. So, itulah sahaja pada hari ini untuk murid-murid saya. Semoga kamu dapat melukis lukisan pengorakan ini dengan cemerlang. Wah, itu dia cikgu. Bukan biasa-biasa penerangan cikgu pada hari ini. Mempunyai pengalaman hampir 25 tahun cikgu Zaliza mengajar dan cikgu kongsikan ilmu cikgu pada segmen ini diharapkan memberi manfaat kepada semua murid yang menonton yang berada di dalam talian maupun yang berada di rumah. Yang di dalam talian bagaimana? Okey kan semua, saya dengar suara sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini. Okey semua ceria kekal. Okey, alhamdulillah faham semuanya. Okey, terima kasih kerana memberi kerjasama yang sangat baik. Terima kasih juga kepada semua kawan-kawan di rumah yang menonton sehingga ke penghujungnya. Ada rezeki, insya-Allah kita jumpa lagi. Terus setia menonton dan sukses SPM 2022 dan semoga kejayaan milik anda. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.